Terpantas, terkini dan sahih. Bila-bila masa, di mana jua. Berita di jari. Subscribe YouTube Bulletin TV3. Buletin 1.30, 2 April, tajuk utama tengah hari ini. Kerajaan tubuh jawatan kuasa khas tangani isu tenaga kerja ketika penularan COVID-19. Orang ramai yang layak terima BPN akan terima pesanan SMS daripada LHDN mulai 1 April. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Saya Azaria Tagaya. Orang ramai yang layak menerima bantuan prihatin nasional BPN akan menerima khidmat pesanan ringkas SMS daripada Lembaga Hasil Dalam Negeri LHDN mulai 1 April dan tidak perlu membuat semakan dengan LHDN jika menerima SMS daripada nombor 62000 dan 63833 yang menyatakan mereka lulus terima BPN. Menerusi media sosial Facebook LHDN, semua penerima BPN akan menerima SMS secara berperingkat mulai semalam mengenai pemakluman kelayakan BPN. Untuk makluman, penerima bantuan sara hidup BSH 2020 tidak perlu memohon kerana mereka layak secara automatik bagi BPN. Juga golongan M40 yang mempunyai data cukai pendapatan dengan LHDN. Bayaran BPN akan dibuat menerusi 2 peringkat pada akhir April dan Mei. Kerajaan sedang merangka langkah strategik untuk melindungi ekonomi Malaysia dan pasaran tenaga kerja akibat daripada wabak COVID-19. Satu jawatan kuasa khas Kabinet telah ditubuhkan untuk menangani pelbagai isu yang dibangkitkan rakyat dan komuniti perniagaan, khususnya perusahaan kecil dan sederhana PKS. Menurut Kementerian Perdagangan Antarabangsa dan Industri MITI, jawatan kuasa ini yang akan bersidang mulai esok bermatlamat membentuk keseimbangan antara keutamaan ekonomi negara dan keberkesanan penguatkuasaan Perintah Kawalan Pergerakan PKP yang akan dipengerusikan bersama Menteri Kanan Perdagangan Antarabangsa dan Industri Datuk Seri Muhammad Azmin Ali dan Menteri Kanan Keselamatan Datuk Seri Ismail Sabri Yaakob. Anggota jawatan kuasa khas juga terdiri daripada mereka yang terbabit dalam bidang ekonomi dan keselamatan negara. Cadangan-cadangan jawatan kuasa ini kemudiannya akan disampaikan kepada Perdana Menteri Tan Sri Muhyiddin Yassin semasa mesyuarat Majlis Tindakan Ekonomi pada 6 April ini. Perdana Menteri Tan Sri Muhyiddin Yassin pagi tadi mengadakan persidangan video bersama 6 teraju utama syarikat berkaitan kerajaan GLC bagi membincangkan hal-hal berkaitan ekonomi negara. Menerusi catatan di laman Facebook, beliau berkata GLC terbabit adalah kumpulan wang simpanan pekerja KWSP yang diwakili Ketua Pegawai Eksekutifnya Tengku Ali Zakri Raja Alias, Ketua Pegawai Eksekutif PNB Jalil Rashid dan Pengarah Urusan Khazanah Nasional Berhad Datuk Syaril Rizwan. Turut sama adalah Ketua Pegawai Eksekutif Kumpulan Wang Persaraan KUAP Syed Hamadah Syed Othman, Ketua Pegawai Eksekutif Lembaga Tabung Angkatan Tentera LTAT Nik Amlizan Muhammad dan Ketua Pegawai Eksekutif Lembaga Tabung Haji Datuk Nik Muhammad Hashuddin. Menurut Tan Sri Muhyiddin, peranan GLC penting dalam membantu kerajaan merangka strategi ekonomi yang komprehensif semasa dan selepas Perintah Kawalan Pergerakan. Beliau meminta GLC berperanan lebih proaktif serta menjadi contoh kepada syarikat atau industri lain dalam melaksanakan tanggungjawab sosial korporat CSR membantu rakyat berdepan kesukaran semasa wabak COVID-19. Walaupun Perintah Kawalan Pergerakan PKP sudah masuk fasa kedua, namun masih ada segelintir individu yang memberi alasan tidak masuk akal untuk keluar rumah di waktu malam. Pengarah Jabatan Keselamatan Dalam Negeri dan Ketenteraman Awam Bukit Aman, Datuk Seri Akril Sani Abdullah Sani berkata, PDRM mensasarkan 100% pematuhan PKP fasa kedua ini. Tegas Datuk Akril Sani, masyarakat perlu memberi kerjasama bagi memastikan rangkaian wabak COVID-19 dapat dihentikan menerusi pematuhan PKP. Alasan dia pun
beli roti, beli air, beli rokok. Jadi orang yang rasional pun susah nak terima alasan tersebut. Bagi kita yang rasional, pukul 10 malam, pukul 11 sekarang ni kan, beli roti. Dan kita pun tahu kedai tutup. Setelah kemudian tutup kerajaan, bagaimana telah diumumkan oleh Jadi kita susah nak terima. Beliau ditemui semasa membuat lawatan Ops COVID-19 yang dijalankan di Plaza Tol PJS 2 malam tadi. PDRM katanya serius dan mahu arahan PKP itu dipatuhi orang awam di seluruh negara agar wabak berkenaan dapat dibendung. Dalam pada itu, Ketua Polis Daerah Petaling Jaya, Assistant Commissioner Nik Ezamini Muhammad Faizal berkata, selain penambahan lokasi sekatan jalan raya, pihaknya turut menggunakan pendekatan memasang siren ketika rondaan oleh unit MPV dan URB. Apa yang saya buat malam ni, kita dah mengkaji dari minggu lepas kawasan-kawasan yang masih lagi orang kata low compliance. Maknanya penduduk di sini masih lagi ada curi-curi ayam keluar dan sebagainya. So apa kita buat hari ini, saya keluarkan sebanyak 13 MPV, 15 motosikal URB dan saya ada 3 tim cantas, iaitu tim-tim yang menangkap. Lebih 20 individu ditahan dalam operasi yang dijalankan malam tadi. Proses nyahkuman di beberapa kawasan tumpuan utama di sekitar Ibu Negara diadakan kira-kira jam 8.30 pagi tadi. Operasi bersepadu itu membabitkan kira-kira 30 anggota dan petugas Dewan Bandaraya Kuala Lumpur di BKL dan pelbagai agensi lain termasuk Jabatan Bomba dan Penyelamat, Perbadanan Pengurusan Sisa Pepejal dan Pembersihan Awam, Polis dan Alam Flora. Operasi bermula dengan sesi taklimat di Dataran Merdeka sebelum bergerak ke kawasan tumpuan, antaranya Pasaraya Sogo, Kompleks Pertama, bangunan kerajaan dan swasta serta hotel di sepanjang Jalan Raja Laut, Jalan Ta, Jalan Masjid India dan Jalan Tun Perak, selain stesen transit aliran ringan LRT Masjid Jamek serta sekitar Jekyll Mall. Proses berkenaan dilakukan bagi membendung penularan COVID-19. Ekoran lokasi yang berhampiran dengan Menara One City di Jalan Munshi Abdullah yang dikenakan Perintah Kawalan Pergerakan diperketatkan PKPD. Ia turut disertai Datuk Bandar Kuala Lumpur, Datuk Nur Hisham Ahmad Dahlan. Operasi dijangka diteruskan dari semasa ke semasa, terutama di kawasan tumpuan awam di Ibu Negara. Kementerian Perumahan dan Kerajaan Tempatan mensasarkan untuk menjalankan proses nyahkuman di 41 projek perumahan rakyat PPR di seluruh negara dalam tempoh Perintah Kawalan Pergerakan PKP. Menterinya Zuraida Kamarudin berkata proses dilakukan menerusi 3 kaedah iaitu semburan di bahagian luar rumah selain semburan kabus atau mengelap di bahagian dalam kediaman. Proses nyahkuman di dalam rumah akan menggunakan cecair pembasmi kuman yang tidak mengandungi alkohol dan selamat untuk orang ramai. Setakat ini pihak Kementerian menerima permintaan sebanyak 25% daripada 3,004 unit PPR Taman Putera Damai di Petaling Jaya yang menjadi projek rintis dalam menetapkan prosedur operasi standard SOP bagi proses berkenaan. Pihak kementerian juga tambahnya menerima tawaran daripada sebuah syarikat korporat untuk menjalankan proses berkenaan di 800,000 unit kediaman di seluruh negara. Sultan Johor, Sultan Ibrahim Iskandar menegaskan bazar Ramadan tidak sesuai diadakan di negeri itu atau di tempat lain susulan penularan COVID-19. Menerusi akaun rasmi Facebook, baginda bertitah tindakan itu akan menyebabkan risiko besar dalam kalangan orang ramai sekaligus boleh memberi kesan kesihatan secara keseluruhan. Sehubungan itu, baginda mahu semua pihak melupakan pembukaan bazar Ramadan buat masa ini kerana bimbang berlaku penularan wabak berkenaan secara berleluasa. Sultan Ibrahim turut bertitah, masyarakat tidak seharusnya memandang ringan terhadap arahan dan nasihat pihak berkuasa. Kemarin, Kerajaan Johor dilaporkan akan mengumumkan keputusan sama ada membenar atau membatalkan bazar Ramadan di seluruh negeri itu dalam masa terdekat.
Bekalan makanan segar di negeri Kedah mencukupi dan mampu menampung keperluan rakyat. Exco Pertanian dan Industri Makanan Kedah Azman Nasruddin berkata, Lembaga Pemasaran Pertanian Persekutuan FAMA telah mengatur penjualan barangan menerusi pelbagai platform termasuk Agrobazar Rakyat, Agrobazar Kedai Rakyat serta pusat jualan segar terkawal. Kita pun di FAMA pun ada bazar online yang mana pengguna, pembeli boleh menempah melalui online dan deliver service boleh collection di situ kan. Maknanya dia tempah apa yang dia nak, dia datang terus bayar ambil barang saja. Jadi dia tidak kita mengurangkan pertemuan sosial tu, jadi penjarakan sosial tu berlakulah. Niaga di negeri itu juga katanya sudah mula menggunakan platform media sosial bagi melakukan penjualan termasuk khidmat penghantaran dari pintu ke pintu. Aduan lambakan makanan sepanjang Perintah Kawalan Pergerakan PKP juga katanya minimum dengan FAMA membuka pusat gerakan untuk membantu memasarkan produk petani. Justru rakyat negeri itu dinasihatkan untuk terus berbelanja secara bijak dan tidak membuat pembelian berlebihan. Azman sebelum itu menyampaikan sumbangan buah-buahan kepada petugas Barisan Hadapan Angkatan Pertahanan Awam dan pasukan rela di Alustar. Kesukaran untuk mendapat permintaan pasaran sepanjang tempoh Perintah Kawalan Pergerakan PKP menyebabkan beberapa pemilik kebun pisang di Kampung Guar dekat Manong, Perak mengambil keputusan untuk bersedekah. Hasil pertanian mereka itu diagihkan secara percuma kepada penduduk kampung. Sepanjang 2 minggu tempoh PKP, 15 pekebun di sekitar kampung berkenaan telah menuai hampir 500 kg pelbagai jenis pisang. Kebiasaannya, hasil berkenaan akan dibeli oleh peraih dari Ipoh dan Kuala Lumpur setiap Ahad dengan harga RM2.50 sekilogram. Buat masa ini, pisang kami tak ada orang ambil lah. Macam peraih nak ambil tak boleh kerana masalahnya terkurung sekarang ni kan, COVID-19 ni. Kami terpaksa lah sedekah buah-buah pisang ni kepada penduduk sekitar kampung kami je. Usaha pekebun untuk menjual terus kepada pembeli juga katanya sukar kerana tiada permintaan. Buletin TV3 muncul sebagai saluran paling banyak ditonton dalam saluran YouTube Malaysia selepas Astro Awani dan Harian Metro dalam tempoh Perintah Kawalan Pergerakan PKP ini. Penggunaan kandungan video berita juga meningkat sebanyak 80% bersandarkan data saluran berita YouTube Malaysia. Paling ketara adalah peningkatan saluran berita dan hal ehwal semasa yang mencatat peningkatan sebanyak 262.3% oleh TV3, 97.6% oleh NTV7 dan 8TV serta 48.5% oleh Berita TV9 bagi tempoh yang sama. Saluran YouTube Media Prima juga mendahului saluran-saluran lain seperti Les Kopak, Monster, Didi and Friends, Omar dan Hana, Namawi dan Astro Group sebanyak 35%. Menurut Media Prima Digital MPD, laman berita NSTP berjaya mengekalkan gabungan trafik tertinggi berbanding jumlah dicatatkan oleh Malaysia Kini, Star Group dan Astro Awani sepanjang tempoh PKP. Permintaan bagi kandungan hiburan juga tidak terkecuali dari mencatatkan kenaikan penggunaan video streaming yang paling tinggi. Menurut laporan Malaysian Digital Association, jumlah pelawat ke perkhidmatan video streaming tempatan oleh kumpulan Media Prima tonton meningkat 232% dalam trafik berjujukan berbanding perkhidmatan antarabangsa Netflix yang mencatat kenaikan 195% pada minggu ketiga bulan Mac. Besar impaknya. Laris selepas hasilnya. Pantas menampilkan prosiding ini secara dalam keuangan maya. Berita di jari. Subscribe YouTube Buletin TV3. Kita beralih ke laporan antarabangsa. Kerajaan Itali membuat keputusan untuk melanjutkan tempoh perintah berkurung di seluruh negara itu sehingga 13 April selepas angka kematian kini dilaporkan lebih 13,000. Pengumuman berkenaan dibuat oleh Perdana Menteri Giuseppe Conte dalam ucapan yang disiarkan secara langsung di stesen penyiar tempatan. Sehubungan itu, semua premis perniagaan kekal ditutup dan sebarang perhimpunan umum adalah dilarang sehingga sekurang-kurangnya 12 April. Perintah berkurung di Itali yang bermula pada 12 Mac lalu sepatutnya
sepatutnya berakhir pada Jumaat ini. Namun selepas pertambahan mendadak angka kematian yang direkodkan di beberapa tempat, konti memaklumkan pendekatan itu adalah jalan terbaik bagi mengekang peningkatan berterusan COVID-19. Semalam 727 kematian dicatatkan, menjadikan angka keseluruhan kes kematian adalah 13,115 orang. Sementara itu, masalah kemudahan yang tidak mencukupi di hospital sekitar Bergamo, Lombardi mendorong penubuhan sebuah unit khas dikenali sebagai USCA. USCA berfungsi untuk memberikan rawatan terus ke rumah individu yang mempunyai simptom positif wabak COVID-19. Pesakit kemudiannya diberikan segala kemudahan yang diperlukan tanpa perlu ke hospital kecuali jika terdapat masalah berbangkit. Setakat 31 Mac lalu, jumlah kematian yang dicatatkan di wilayah paling terjejas Lombardi adalah sebanyak 7,176, tertinggi di Itali. Presiden Amerika Syarikat Donald Trump memberi amaran kepada Iran dan kumpulan bersenjatanya akan menyerang balas sekiranya negara itu menyerang kepentingan tentera Amerika di Iraq. Menerusi ciapan di Twitter, Trump berkata hasil maklumatnya kumpulan berkenaan merancang serangan secara sembunyi dalam masa terdekat. White House bagaimanapun belum memberi penjelasan lanjut mengenai ciapan Trump itu. Sebelum itu, media digital Middle East Eye melaporkan Amerika menempatkan sistem pertahanan udara Patriot di pengkalan tentera Ain al-Assad. Ia sebagai langkah berjaga-jaga terhadap serangan peluru berpandu. Pengkalan berkenaan sebelum ini pernah menjadi sasaran peluru berpandu Iran Januari lalu. Ia sebagai balasan Iran terhadap kematian ketua tenteranya Jeneral Qasim Soleimani oleh tentera Amerika Syarikat. Kedua-dua negara kini menghadapi masalah penularan wabak COVID-19 yang serius di mana kadar kematian melebihi 3,000 orang. Pemimpin Agung Iran Ayatollah Ali Khamenei sebelum ini menolak kerjasama kesihatan Tehran dan Washington dalam menangani COVID-19. Khamenei turut mendakwa Amerika Syarikat bertanggungjawab mencetus wabak COVID-19 dan Iran tidak memerlukan bantuan Trump untuk menanganinya. Singapura mencatatkan kematian keempat akibat jangkitan COVID-19 membabitkan seorang lelaki Indonesia berusia 68 tahun. Kementerian Kesihatannya dalam satu kenyataan hari ini memaklumkan bahawa pesakit berkenaan meninggal dunia pada jam 6.43 pagi ini. Dia sebelum itu dirawat selama 7 hari dalam unit rawatan rapi ICU. Kementerian itu menyatakan lelaki itu yang mempunyai sejarah diabetes dan darah tinggi menerima rawatan di ICU sejak 26 Mac. Pesakit dimasukkan ke Pusat Penyakit Berjangkit Kebangsaan NCID pada 22 Mac dan disahkan positif jangkitan virus itu pada hari yang sama. Lelaki Indonesia itu pemegang PAS pekerja Singapura mengunjungi Indonesia dari 20 Januari hingga 16 Mac. Setakat tengah hari semalam, Singapura mencatatkan sebanyak 1,000 kes positif COVID-19 dan 245 orang pulih sepenuhnya daripada jangkitan itu. Besar impaknya. Tular selepas hasilnya. Pantas menampilkan Prosiding ini secara dalam keuangan maya. Berita di jari. Subscribe YouTube Bulletin TV3. Kita ke laporan sukan. Pandemik COVID-19 yang melanda global ketika ini memaksa kejohanan tenis Wimbledon 2020 dibatalkan. Perkara itu diumumkan penganjur hari ini ekoran kebimbangan wabak itu yang turut menjejaskan United Kingdom. Ketua Wimbledon mengumumkan pembatalan acara Grand Slam itu buat pertama kali sejak Perang Dunia Kedua. Menurut pengerusi di All England Club, keputusan itu sudah dijangka dan pihak penganjur terpaksa mengumumkannya walaupun berat kerana kebimbangan kesihatan awam. Wimbledon yang sepatutnya berlangsung pada 28 Jun dan 11 Julai ini menjadi acara sukan terkini yang dibatalkan. Ia mendapat reaksi pemain dunia seperti Serena Williams dan Roger Federer yang mengeluarkan kenyataan di laman sosial media masing-masing. United Kingdom turut terjejas dengan pandemik COVID-19 dan sehingga kini hampir 30,000 kes positif direkodkan dengan jumlah kematian melebihi 2,000 kes. Penangguhan Sukan Olimpik Tokyo tidak mematahkan semangat pemenang pingat emas Sukan Olimpik Rio 2016, acara badminton perseorangan wanita Carolina Marin dari Sepanyol untuk terus kekal dengan misi merangkul emas buat kali kedua di Jepun tahun hadapan. Dia menyambut baik keputusan penangguhan itu yang dianggap adil untuk semua.
Hola a todos. Bueno, pues... Carolina Marin kini berada di rumah ibu bapanya di Huelva, selatan Spanyol. Negara itu kini dalam tempoh berkurung selama 4 minggu selepas merekod jumlah positif COVID-19 ketiga tertinggi di dunia seramai 104,118 kes. Sehingga kini, angka kematian di Spanyol sudah mencecah 9,387 kematian. Biarpun dalam tempoh berkurung, pemenang pingat emas Olimpik itu tetap menjalani latihan seperti biasa di rumah dan turut berkongsi rutin latihan yang dilakukannya. Buat masa ini, kelayakan Sukan Olimpik ditangguhkan sehingga tahun hadapan dan ranking dunia Persekutuan Badminton Dunia BWF juga dibekukan. Dalam pada itu, di Lima, Peru, gelanggang sukan lawan lembu telah diubah suai menjadi pusat pelindungan bagi gelandangan selepas Peru mengumumkan perintah berkurung bagi memperlahankan penyebaran COVID-19 di negara itu. Arena tertua di Peru itu dibina pada tahun 1766 dan pernah menjadi lokasi sukan Pan American tahun lalu dan kini dijadikan pusat pelindungan sementara gelandangan. Menurut Datuk Bandar Lima, Jorge Munoz, sebanyak 150 katil disediakan termasuk kemudahan asas seperti makanan dan ubat-ubatan. Peru merekodkan jumlah positif COVID-19 sebanyak 1,323 kes dengan jumlah kematian kini 38. Pelumba MotoGP Itali Andrea Iannone dikenakan hukuman penggantungan selama 18 bulan selepas gagal ujian doping pada November tahun lalu. Pelumba Aprilia itu didapati positif menggunakan bahan steroid pada Grand Prix Malaysia yang lalu. Menerusi satu kenyataan, Persekutuan Motosikal Antarabangsa FIM menjelaskan tempoh penggantungan itu akan berakhir pada 16 Jun 2021. Iannone yang mempunyai baki kontrak sehingga hujung musim ini turut dibatalkan keputusan pelumbaannya di GP Malaysia dan Valencia musim lalu. Pelumba berusia 30 tahun itu boleh mengemukakan rayuan di Mahkamah Timbang Tara Sukan. Kes Iannone adalah kali pertama sejak 2012 yang menyaksikan pelumba Moto2 ketika itu, Anthony West, didapati positif methylhexanamine. Baik, sekiranya anda mempunyai sebarang aduan atau masalah yang ingin disuarakan di sepanjang tempoh PKP dan penularan wabak COVID-19 ini, email kami ke news@tv3.com.my. Jangan pentingkan diri, patuhi arahan yang diberikan pihak berkuasa sepanjang tempoh PKP. Segalanya bermula daripada anda. Pemandangan suasana di beberapa bandar besar di dunia yang lengang ikuran perintah berkurung mengakhiri Buletin 1.30. Saya Azaria Tagaya, salam hormat dan Assalamualaikum.